Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembelajaran tadabbur ringkas surah Ar-Rahman 20 minit insya-Allah, yang mana kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-11. Maknanya pagi ni kita akan masuk kepada ayat yang ke-12, yang mana kita akan melihat apakah nikmat Allah yang berikutnya, iaitu nikmat yang ke-13, muka surat nombor 14 dalam nota yang bercetak. Baik, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والحب ذو العصف والريحان Terjemahan ayat, wal habbu, begitu juga ataupun dan terdapatnya al habbu, iaitu biji-bijian, yang mana biji-bijian itu kata Allah dzul asfi, yang mempunyai kulit, warraihan, dan juga bunga-bungaan yang harum. Dalam ayat ini ada dua nikmat yang telah Allah kurniakan kepada manusia, iaitu nikmat al-habbu dan juga nikmat ar-raihan. Apa itu al-habbu? Dalam tafsir Al-Aisar menjelaskan al-habbu adalah biji-bijian seperti mana gandum. Kalau tempat kita mungkin seperti beras. Kenapa ayat ini Allah menyebut adanya zul asfi, yang berkulit? Biji-bijian kita jelas, tetapi biji-bijian itu dia berkulit. Dalam tafsir Al-Misbah Allah menyebutkan bahawasanya, cuma dalam nota bercetak ni saya tidak meletakkan penerangan tafsir Al-Misbah, tapi kita boleh lihat di TV di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Allah nak menambah selepas perkataan habbu itu, Allah tambah perkataan asfi, iaitu kulit? Dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan ini adalah cara Allah Ta'ala nak mencantikkan bahasa, iaitu ayat itu. Dalam masa yang sama Allah nak mengingatkan kepada manusia anugerah keindahan yang ada pada biji-bijian. Apa yang indah pada biji-bijian? Dia mempunyai kulit. So kalau nak buka biji-bijian itu, kena dibuka kulitnya. Jadi Allah nak menggambarkan biji-bijian itu kamu dapat, lepas tu dia ada kulit. Cara Allah menerangkan biji-bijian mempunyai kulit itu sebenarnya juga adalah untuk menunjukkan keindahan anugerah Allah yang Allah cipta pada tumbuhan itu. Bukan sekadar Allah nak mengindahkan penyebutan al-habbu, bahkan kata para ulama, kulit yang ada pada biji-bijian itu sebenarnya juga adalah menjadi pelindung kepada biji-bijian. Kalau tak ada kulit, mungkin dia punya biji mungkin cepat rosak, kan? Tapi Allah nak lindung dia, dijadikan kulit. Dalam masa yang sama kata para ulama, kulit-kulit biji-bijian itu juga sebenarnya adalah untuk makanan haiwan.
Orang Arab dulu kalau mereka mengembala, mereka nak bagi makan haiwan mereka. Dan kita tahu haiwan-haiwan ini juga ia akan mengeluarkan susu, ia akan ambil dagingnya. Jadi Allah Ta'ala nak kata dalam ayat ini, biji-bijian tu bukan untuk kamu saja, tapi juga adalah untuk makanan haiwan-haiwan kamu. Di antaranya adalah daripada kulit yang ada pada biji-bijian tersebut. Kalau tempat kita mungkin daripada padi, mungkin jerami tu boleh digunakan untuk makanan haiwan dan sebagainya. Okey, itu nikmat yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, kita jumpa tadi perkataan raihan. Apa itu raihan? Perkataan raihan sebenarnya ia berasal daripada kalimah raihatun. Daripada raihatun munculnya kalimah raihan. Okey, apa itu raihan? Kata para ulama, raihan ni orang Arab mereka memang tahu raihan ini adalah tumbuhan. Kalau dia keluar, tumbuhan itu memiliki bau yang harum dan bau yang wangi. Daripada bau harum dan wangi inilah kita dapat keluarkan apa? Perfume. Betul. Manusia dia perlu wangi-wangian. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada benda yang boleh mengeluarkan bau-bauan yang wangi, so macam mana dengan tubuh badan manusia kita perlukan wangi-wangian. Itu adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia. Tambah-tambah lagi kepada ketika mana ayat ini turun, Allah nak sebut kepada orang Arab musyrikin. Baik, daripada ayat ni apa yang kita dapat belajar? Pelajaran dia sudah pasti tuan-tuan, adalah Allah telah menjadikan kepada kita nikmat makanan daripada biji-bijian, dan juga nikmat itu juga sebenarnya adalah untuk makanan haiwan. Haiwan tu pun untuk manusia. Okey, ni mudah nak dapat keluar pengajaran. Baik, kita nak teruskan dengan ayat yang ke-13. Okey, ayat 13. Sila buka muka surat nombor 15. Dalam nota bercetak. Okey, namun begitu, sebelum kita baca ayat 13, izinkan saya untuk mengulangi kembali daripada ayat 2 sampai ayat nombor 12, apakah nikmat-nikmat kurniaan Allah yang Allah telah beri kepada manusia. Okay. Yang pertama, kita tahu nikmat Allah mengajarkan Al-Quran. Ini nikmat yang paling agung, paling terbesar yang Allah nak bagi kepada semua manusia. Nikmat kedua, di sudut diciptakan insan. Itu ayat nombor 3. Nikmat nombor 3, manusia itu dia boleh bertutur, dia boleh luahkan apa yang ada pada fikiran dia, pada jiwa dan perasaan dia. Nikmat yang keempat adalah ada pada nikmat yang Allah sebut di langit. Ada 2 nikmat. Pada ayat 5 dan pada ayat 5 ada 2 nikmat. Yang pertama, nikmat Allah telah pastikan matahari akan beredar mengikut ketetapan Allah. Begitu juga nikmat bulan yang ada pada ayat nombor 5. Setelah Allah menyebut tentang 2 nikmat di langit, Allah menyebutkan pula 2 nikmat yang Allah beri kat muka bumi ni, yang ada di bumi, iaitu ayat 6 ada 2, tumbuhan yang melata dan juga pokok-pokok yang berdahan, yang berbatang. Yang kedua-dua tumbuhan ini mereka sebenarnya tunduk taat kepada Allah dengan mengeluarkan hasilnya untuk kegunaan manusia. So ada 2 nikmat langit, 2 nikmat yang ada di bumi. Kemudian Allah perincikan kembali langit itu, apa yang Allah buat. Itu nikmat nombor 8. Allah tinggikan langit. Saya tak perlu ulang kembali apa yang telah kita bincangkan. Kemudian Allah telah menjadikan adanya neraca keadilan.
Itu ayat nombor 7. Begitu juga nikmat nombor 10, Allah menyebutkan, Allah memerintahkan manusia kalau menimbang mestilah kena adil, maka Allah telah jadikan adanya alat timbangan. Nikmat yang ke-11, nikmat apa? Adalah nikmat Allah menghamparkan bumi ini untuk anam. Masih ingat lagi anam? Ayat nombor 10 adalah untuk makhluk-makhluk Allah yang mempunyai nyawa, seperti manusia, seperti jin. Daripada nikmat nombor 11 ini, Allah pecahkan lagi dengan lebih terperinci, iaitu keluarlah 4 nikmat daripada nikmat nombor 11 itu, iaitu yang kita pelajari pada tahun lepas. Ingat tahun lepas? Ni tahun baru dah ni, sebab dah masuk bulan Muharram. Kan ayat nombor 11 Allah sebut apa? Allah jadikan macam-macam jenis buah-buahan. Lepas tu pula Allah perincikan lagi buah-buahan tu apa, iaitu ayat nombor 11 tu juga Allah mengatakan adanya pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Jadi kalau kita tengok dekat kurma ada kelopak mayang, jaga biji kurma tu, itu semua Allah sebutkan. Kemudian Allah perincikan lagi apa dekat bumi Allah hamparkan tu, Allah bagi nikmat apa pula? Adanya biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum yang kita belajar tadi. So kalau kita nak susun, mungkin kita boleh jumpa lebih kurang dekat 15 nikmat yang telah Allah kurniakan kepada manusia. Setelah 15 nikmat ini Allah sebutkan, Allah minta kita buat apa? Kita baca ayat nombor 13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka fa tu Allah kata justru itu, sebabkan 15 nikmat tadi Allah kata maka nikmat Tuhan kamu berdua. Okey, dalam nota saya tidak letakkan terjemahan kamu berdua. Jadi kita kena tambah selepas perkataan kamu, hendaklah tambah perkataan berdua. Berdua tu dekat kuma tu. Rabbikuma, Tuhan kamu, kuma berdua. Yang manakah yang kamu hendak dustakan ke Syemak? Okey. Soalan dia sebenarnya ayat ni terjemahannya tak ikut perkataan lah, tetapi dia terjemah dia susun ayat tu, kalau kita terjemah dari sudut huruf bain huruf, kalimah baik kalimah, dia akan jadi maka ayyi, yang manakah ala nikmat Rabbikuma, Tuhan kamu berdua, tukadziban, yang kamu hendak dustakan. Okey, tuan-tuan mungkin boleh buat catatan tambahan. Alai dia boleh dibincangkan dua sudut, sama ada merujuk kepada nikmat ataupun merujuk kepada kekuasaan. Dia boleh baca dua-dua macam ni. Dia boleh baca dua sudut. Bukan baca terjemahan dia, kita boleh kata maka nikmat Tuhan kamu berdua, ataupun maka kuasa Tuhan kamu berdua. Boleh. Dia boleh baca dua sudut. Baik, tetapi yang masyhur ala merujuk kepada nikmat. Okey, dalam ayat ini, bukan sekadar ayat ni, kita akan jumpa nanti dalam ayat-ayat yang lain. Kenapa Allah bertanya? Kenapa ada fabi ayyi? Kenapa Allah bertanya? Okey, pertanyaan ini kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, adalah nota muka surat nombor 15 tu. Allah bertanya dalam ayat ini sebenarnya bukan bertanya tu macam Allah nak tahu jawapan, tapi Allah bertanya dekat sini sebenarnya Allah nak membuat pengukuhan. Allah nak menegaskan bahawa dia telah kurniakan nikmat. Okey, kalau kita nak
perluaskan lagi dekat soalan tu, sebenarnya Allah nak tanya apa? Okey, contohnya dia akan keluar soalan macam ni. Dia akan keluar soalannya, apakah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu yang kamu tak mengaku dia dari Allah? Kan 15 tadi tu kan, 15 nikmat tu, daripada ayat 2 sampai ayat nombor 12 tu, soalannya Tuhan kata, okey, 15 nikmat tu kamu tak mengaku lagi ke ia datang dari Allah? 15 nikmat tu kamu tak nampak lagi ke tentang kekuasaan Allah? Kamu nak tengok kebenaran, kamu nak cari kebenaran, kamu tak nampak lagi ke kebenaran Allah itu esa ada pada 15 nikmat itu? Apakah kamu tidak nampak? Okey, soalan-soalan ini adalah daripada perincian Allah bertanya fabi ayyi. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Sebab nanti kita akan jumpa Allah ulang berapa kali fabi ayyi? Berapa kali tuan-tuan? Allah akan ulang sebanyak 31 kali. Okey. Sebab tu kalau hafal surah Rahman, kalau baca fabi ayyi tak cukup 31 tu, ada yang lupa lah tu. Dan menariknya, kalau tuan-tuan perhalusi 31 kali Allah ulang fabi ayyi ni, Allah menggunakan pendekatan pintu syurga dan pintu neraka. Faham tak pintu syurga? Baik, pintu syurga ada berapa? Ada 8. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Allah akan sebut fabi ayyi ala ni, Allah akan guna kaedah 8 7 8 8. Faham tak? 8 7 8 8. Ini bukan nombor ekor orang Cina dia nombor 8. Maksud dia, cara Allah ulang fabi ayyi ni, Allah akan guna dulu, dia sebut dulu nikmat-nikmat, dia akan sebut 8 yang pertama, lepas tu dia masuk cerita tentang neraka 7 kali fabi ayyi pula. Lepas tu ketika dia cerita tentang syurga, dia sebut lagi 8. Ketika dia cerita lagi syurga, dia sebut lagi 8. Nak tahu tentang syurga neraka ni, dia macam ni. Okey, dia begini. Kalau tuan-tuan buat sinopsis pada keseluruhannya, surah Ar-Rahman ni, kita akan jumpa begini. Saya ambil yang ayat pasal neraka, syurga kelas pertama, syurga kelas kedua. Tuan-tuan perasan ke dalam surah Ar-Rahman ni sebenarnya Allah ada menyebut syurga tu ada 2 jenis, first class dengan second class. Kita nak pilih yang mana? Nak kelas first class ke nak kelas ekonomi? Mesti nak first class. Dalam surah Ar-Rahman sebenarnya Allah sebut ada syurga kelas yang pertama. Nanti kita akan jumpa ayat 46 sampai 61. Lepas tu Allah akan sebut syurga kelas kedua, bawah sikit, ayat 62 sampai 77. Ketika Allah sebut syurga kelas pertama, Allah akan letakkan dulu fabi ayyi ala 8 kali. Lepas 8 kali dia ulang, masuk ayat yang syurga kelas kedua, dia akan sebut pula 8 kali. Itu yang jadi 8. Tapi ketika dia menyebut neraka, dia akan bermula lah pada ayat 43, daripada ayat 31 sampai 45 tu, Allah, kita akan jumpa Allah sebut fabi ayyi ala 7 kali. Faham tak maksudnya? Ketika menyebut tentang orang berdosa masuk neraka 7 kali fabi ayyi ala. Ketika menyebut syurga kelas pertama 8, syurga kelas kedua 8. Tapi sebelum tu Allah akan sebut 8 7 8 8. Allah menggunakan pendekatan pintu syurga. Nanti kita akan belajar. Baik tuan-tuan, kita ulas perkataan ini. Okey, dalam ayat ni Allah sebut Rabbukuma. Kenapa ada 2? Rabbukuma, kuma tu. Tuan-tuan tahu tak 2 tu siapa? Maka nikmat Tuhan kamu berdua tu, siapa 2 tu? Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan Rabbukuma, di situ Allah nak sebut pada manusia dan jin. Ingat lagi mula-mula kita belajar surah Rahman, Nabi pernah bacakan, sebelum baca dekat para sahabat, Nabi bacakan apa surah Rahman ni? Nabi baca daripada kumpulan jin. Nabi baca dekat jin. Jin ni
apabila dia dengar Nabi baca surah Rahman sampai pada ayat-ayat itu, mereka akan, apabila Nabi kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin dia ada satu ucapan tu. Tapi sahabat Nabi ketika Nabi baca surah Rahman, mereka diam je. Dia tak jawab selepas Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi kita telah ulah pada awal wakah dulu. Dan selepas ini kita akan buktikan lagi, betul ke dalam surah Rahman ni sasaran ayat itu Allah nak sebut kepada jin. Nanti kita akan jumpa ayat yang khusus tentang penciptaan jin. Jadi Rabbukuma berdua tu merujuk kepada manusia dan jin. Okey, kenapa Allah sebut Rabbu? Sebenarnya Allah nak kata nikmat-nikmat itu berasal dari dia. Kan kita belajar Rabbil Alamin tu, kalau kita jumpa perkataan Rabb dalam Quran, dia merujuk kepada Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mentadbir. Jadi kenapa Allah nak kata Rabbukuma? Kenapa guna nama Rabb? Allah nak kata nikmat yang kamu dapat tu adalah nikmat daripada Tuhan yang apa? Yang jaga kamu, yang pelihara kamu, yang jaga urusan kamu. Okey. Dia, Allah nak kata bahawa nikmat tu bukan sekadar dari Allah tu, tapi Allah itu apa yang dia buat? Dia adalah Rabb kepada kamu berdua, manusia dan jin. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kenapa perlu ulang 31 kali? Kata Al-Imam Qurtubi, tujuannya adalah untuk memastikan manusia ni sentiasa ingat tentang nikmat-nikmat itu. Tetapi nanti kita akan kupas lagi, adakah setiap pengulangan 31 kali fabi ayyi ala itu nikmat yang sama? Jawapannya tidak. Nanti kita akan kupas setiap pertemuan ayat ni ada fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita akan terus pergi pada pengajaran, selepas tu kepada tindakan. Okey, pengajaran daripada ayat nombor 13 tadi yang merupakan perintah pertama untuk bersyukuri akan nikmat Allah, kita dapat belajar apa? Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Allah buat apa pada kita? Dia yang cipta kita, Dia yang jaga kita, Dia itulah yang bagi nikmat kepada kita. Dia bukan sekadar cipta kita, tapi Dia pastikan apa yang diciptakan itu dipenuhi keperluan Dia. Siapa Dia? Manusia dan jin. Lepas tu Allah tanya, kan, kamu tak percaya lagi ke tentang nikmat Allah tu? Okey, tindakan selepas tadabbur ada dua. Kita mengakui semua nikmat itu adalah dari Allah, dan yang pastinya tindakan kedua, kita mensyukuri akan nikmat Allah itu dengan kita memperbanyakkan ibadat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada keesokan harinya untuk kita bincangkan ayat yang berikutnya. Semoga-moga apa yang saya jelaskan pada pagi ini dapat tuan-tuan mengambil manfaat. InsyaAllah, semoga Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita syafaat dari Al-Quranul Karim, Allah memberi cahaya dalam kehidupan kita. Moga-moga tahun baru ini kita sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayatul Quran, petunjuk Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.